Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bahawa perjanjian yang mengambil Allah Ta'ala akan dia akan perjanjian daripada sekalian anak cucu Adam, sebenar ia perjanjian, kerana firman Allah Ta'ala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an yaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya sebut olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Yahudi akan ketika mengambil oleh Tuhan engkau daripada sekalian anak cucu Adam, daripada belakang mereka itu akan sekalian anak cucu mereka itu, dan mempersaksikan ia akan mereka itu atas diri mereka itu anak cucu. Berfirman Allah Ta'ala, adakah tiada aku Tuhan kamu? Bersembah mereka itu bahkan mengaku oleh kami, supaya tiada berkata mereka itu pada hari kiamat bahawasanya adalah kami lalai daripada ini. Dan bahawa, dan tu atah, dia atah maknanya dia sakut masalah yang sebelum. Yang ini, dan wajiblah atas kalian mukallaf beriktiqad, beriman dan yakin bahawa perjanjian yang mengambil Allah Ta'ala akan dia perjanjian dengan sekalian anak cucu Adam, sebenar ia perjanjian. Wajib pula kita atas sekalian mukallaf beriman dan jadikan sebagai suatu akidah, satu simpulan iman, bahawa kita dulu telah pun buat perjanjian dengan Allah Ta'ala. Siapa kita? Sekalian anak cucu Adam. Kita buat perjanjian dah. Hak kafir dan hak beriman, hak soleh, hak fasik, hak jahat, hak baik, kecil besar, tua muda, semua sudah buat perjanjian. Bila? Ketika Nabi Adam alaihissalam seorang diri, tak ada lagi anak cucu dia, tak turun lagi ke dunia. Nabi Adam dicipta di dalam syurga. Jadi kita ada dah masa tu, ada dah. Dah mana dah ingat lama. Cerita lama. Bulan lepas kita dah ingat dah bab dia. Nah, bulan lepas baru. Bab dia pun kita dah ingat dah. Malah ni ingat. Dah ni zaman kita duduk dalam tulang sulbi tu Adam. Ni sulbi ni ujung ni. Dia rasa tulang belakang rasa pak ujung kali ada tu sulbi. Tu. Dalam ni kan mana riak cok ni. Turun lagi, turun. Masa tu kita duduk dalam sulbi tu ada belaka. Ambo muak muak bukan besar-besar ni gegu. Nama alam arwah haluh. Seperti semut yang sangat halus. Muak berbilion-bilion manusia daripada zaman tu Adam sampai ke kiamat duduk belakang sulbi tu Adam. Muak barang cek muak belaka, yang tak muak besar. Nah, ada dah kereta dalam gareh, kita nak ubah motosikal tak boleh sakok. Padahal bukan besar sangat motosikal banding dengan kereta. Dah ada kereta dah. Dah ni barang ada, tapi halus. Nampak? Kata boleh masuk dalam kereta tu, tak tahu boleh ke tak, ada 15 juta dah barang dalam tu. Kenapa? Semut. Boleh masuk pergi kereta. Pasal semut halus. Dah ingat pasal lama. Kita ni belakang sulbi kita, anak cucu kita pula. Seperang tak nampak. Doktor tak ada lagi macam ni, orang putih duduk atas wakak lagi.
Nabi kabadah kita duduk dalam sulbi tu Adam. Nampak? Lepas tu Quran ni dia tak bercanggah dengan sains. Sains saja dia bercanggah dengan Quran. Bila sains tu bercanggah dengan Quran, maka kajian tu salah. Kalau kajian sains tu betul, dia menempati Al-Quran. Betul kan? Kalau dalam perut tak muat lah berjuta-juta orang. Nah, dalam perut dengan orang ngandung paling ramai orang hamil pregnant 8 orang. Australia beranak 8. Nah, 8 orang tu pun tak tahulah mak 8 orang. Seorang pun tak akan bulu masuk 9 bulan berat perut 8 orang. Dah kalau bilion-bilion tak muat apa. Pasal apa? Budak tu besar. Dan ni halu. Ada sungguh sebut dalam Quran. Dalilnya kerana firman Allah Ta'ala, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an yaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya sebut olehmu, mu cerita ke wahai Muhammad, bagi orang-orang Yahudi akan ketika mengambil oleh Tuhan engkau dari sekalian anak cucu Adam dari belakang mereka itu akan sekalian anak cucu mereka itu. Yang ni pada ketika ni belum lagi ada manusia, tak ada seorang lagi manusia. Nabi Adam, Abul Bashar. Baru Tuhan baru cipta seorang. Allah sapu belakang tu Adam. Keluarlah segala anak cucu dia dalam rupa yang sangat halus. Halus daripada ujung jarum ni. Segala manusia yang akan lahir ke dunia. Nampak? Lahir belakang, tubik dah masa tu. Alam roh. Jadi kita ada dah. Tubik belaka. Melayu ada, India ada, Mongol ada, Arab ada, Jerman ada, Palestin ada. Semua sekali. Tak ada seorang pun yang sakok dok tubik duduk situ dulu. Semua sekali tubik. Bila tubik semua sekali dalam keadaan alam arwah, tak ada jasad, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada kaki, tak ada telinga, tak ada mulut. Allah kata alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Ulama-ulama tafsir berkata Allah beri kekuasaan menjawab. Walaupun tak ada hidung, tak ada telinga, tak ada otak, tak ada mulut, boleh menjawab. Kalau jawab mana gitu tak beranak lagi alam arwah boleh? Kalau Tuhan beri bercakap. Nak bercakap tak nanti ada mulut. Nak bercakap tak nanti ada gigi. Nak? Tengok speaker boleh cakap. Tak ada gigi pun. Nak? Sedap pada hak ada gigi. Nak? MP3. Boleh cakap. Bukan Jepun buat. Jepun sambung-sambung hak Tuhan buat. Nah. Jadi kita keluar daripada sulbi beriak cok masa tu. Pendapat yang paling kuat ma bainas sama'i wal ard. Peristiwa ni berlaku ketika dibawa Nabi Adam antara langit dengan bumi tengah-tengah. Ada pun pendapat lain mengatakan di dalam surga. Kita waktu baik. Ada lagi kita mak kita, tok kita, cucu kita, cuik kita, bini kita, janda kita ada ke? Sama tua. Kita tok nyang kita, tok nyuk kita, tok cik ada belaka tu. Hak cucu pun ada belaka. Hak zaman hang lipo ada. Ada belaka zaman megak terawih ada belaka. Josh Bush ada, cakap ada. Ada belaka. Tidak atas rupa manusia, atas rupa alam arwah. Dia gitu. Bila Tuhan tanya kita jawab seketok. Benda maksud pertanyaan, tidakkah kamu bila aku turunkan ke bumi nanti akan menjadikan aku saja sebagai Tuhan? Kamu tidak akan sembah sembahan yang lain. Yang ni kamu tidak akan sekutukan akan daku. Kamu tidak akan mengambil hukum selainku. Kamu tidak merendah-rendahkan segala qada dan qadar aku. Mu terima aku sebagai Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Mu tidak akan masuk agama lain.
mu semua akan semayang belaka. Kalau aku suruh tutup arak belaka. Kalau aku larang kedara harak, mu tak minum belaka. Kita jawab seketok, qalu, berkata mereka itu, marji' domik kita. Nampak? Qalu, berkata mereka itu mana kita? Cerita kita ni, sejarah hari ini dalam sejarah. Nah, ingat balik. Nah, sejarah JWW Bush baru lagi tu. Ha tak? Kalau nombor biji perak ni dalam surga ni, waktu baik daripada surga biadang ni, sejarah lama. Nah, ni baru antik sungguh. Nah, kita jawab seketak dengan kafir, Kristian, Yahudi, Nasara, Islam, benda lagi. Tiongkok, Buddha, Hadari, jawab seketak. Bala, kita jawab. Bala. Bukan bala hak tembak lagi. Bala bahasa Arab. Bala ni afqahu minan na'am. Kalau na'am makna ya. Na'am ya ke? Na'am ya bahasa Arab. Bala ya ke? Tapi bala ya sungguh. Ha gitu. Ya sungguh. Syahidna hari ini. Hari inilah. Hari kita keluar dari sulbi ni, kami semua jadi saksi perjanjian ini. Kami tak akan sekutu, tak akan lawan, melainkan tunduk kepada perintahmu. Nah, itu perjanjian tu. Sebab tu ada setengah ulama' berkata, maka orang kafir yang tidak datang pendakwah Islam, dia mati dalam kafir pun dia masuk neraka. Sebab dia dah terlangkap perjanjian pada alam arwah. Lama gitu hang. Perintah dah dia. Suruh mencari Tuhan yang sebenar bila mulai ke dunia kayak gini. Nak, walaupun tak siapa pendakwah negeri dia, nak, tapi dah ni mudah ingat cerita lama. Muakkad perjanjian dah. Kita jawab seretak dengan Yahudi, Kristian, Majusi. Bahkan memang benar hari ini kami menjadi saksi. Kalau kami lahir ke dunia nanti mengikut zaman masing-masing, semua kami akan tunduk pada perintahmu. Berat bila lahir ke dunia, masing-masing lawan Tuhan belaka. Nak, ni jadi Yahudi, yang ni jadi Kristian, yang ni jadi Majusi, yang ni jadi Hadari, yang ni jadi Komunis, yang ni bintang 3, macam-macam pasal. Yang ni free thinker, nak, tak ada agama, etis. Nak, yang ni sekular, yang ni Islam pluralism, yang ni liberalism, macam-macam lism ada. Nak, janji jangan. Nak, hak Islam pula janji belaka dah. Berat bila turun ke dunia. Tak mau semayang, berderu-deran. Ni deru biar kedai kopi. Faham? Padu ain kedai kopi. Dah meding benar orang banggarit. Nak, pak saudara dia. Kita tengok nawak. Tengok banggarit. Cari parking kereta, dah molek orang bangsa baru nak beratur bayar. Masuk neraka terus. Neraka sakar. Dah meding, ngemeding-meding. Tak ada kira siapa dah semayang, masuk api neraka sakar. Tak kira siapa-siapa. Nak, Menteri hangus habis. Jadi ayam panggang. Tak usah kata JKK. Ada ni. Lama tak dengar. Baru puas hati rasa. Lama mana dah sebut tak bunyi. Kat 3 minggu dah. Janji ni lawan Tuhan lah ke lawan Tuhan. Hak Islam tak semayang. Dan janji dah bala syahidna, bahkan syahidna kami naik saksi, kami akan semayang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tutup aurat. Kami akan haramkan judi, haramkan arak. Lihat-lihat ada. Masa beranak jangan bang telinga kanan. Tak boleh, tak bang tak baik. Abang apa? Pamnel lah tu imam bang lik kanan. Tok bila bang lik kiri. Nak 5 riyal seorang boleh. Nak dah belah mulut tak boleh ni. Orang buat ni kena belah mulut. Kema bukan bahanga sepoket rezek. Bang besar. Duk congek mutu ke bang juga.
Nah, nak mana? Lupa perjanjian. Hak lawan Tuhan, hak hina hudu, hak kondeng sunnah Nabi, hak kata hukum Quran pasal lama. Dak, kata kalau nak ikut Nabi kena naik unta. Hak kata kalau pakai tudung berat nanang jadi gutu kepala, naik kelimamo. Nak, macam-macam. Tak sedar diri tu. Dan mempersaksikan ia Allah akan mereka itu atas diri mereka itu, masing-masing naik saksi atas diri, tak akan derhaka sedikit pun bila dilahirkan ke dunia. Maka firman Allah Ta'ala, adakah tiada aku Tuhan kamu, sembah mereka itu, bahkan mengaku oleh kami, supaya tiada mereka berkata mereka itu pada kiamat bahawasanya adalah kami lalai daripada ini wa'ad, daripada ini janji, daripada perjanjian ini. Jadi tujuan di antara hikmah Tuhan akad janjian ni supaya hari kiamat kayak gini, maka orang-orang yang derhaka kepada Allah, orang kafir, orang munafik, tidak dapat jadikan alasan tak tahu. Tak tahu pula ada Islam. Kalau ada tahu kami masuk Islam, tak ada. Tak terima alasan tu. Uzur tu tidak diterima. Nah, ni tak ada pun buat perjanjian itu, tak ada. Tak diterima ni ada dah. Jangan lala. Jangan awak tak ingat. Tak tahu pula haram arak. Tak ada. Khabar belaka dah, seribu-seribu siap, bukan kata perjanjian. Turun rasul, turun kitab. Tambung-tambung ada kitab dia nak. Nak pandai agama boleh lah ke? Nak kitab fiqh, tak tafsir, kitab hadis, kitab akidah, jahil juga. Jahil juga boleh sakit. Kalau nak belajar kereta pandai. Driving school ngapa ni? Kakak tengok. Oh, tak boleh, tak pas. Padahal tak pas jadi gua ni. Tak pas. Tak ada masalah, boleh ambil semula, bayar 10 ya ke apa ni? 10 ya ya. 10. Bayar 10 ya test kad. Buat semula. Nah. Test kereta 800 boleh ni, 700. 700 tak? 700 riyal. Tu tak payah bayar dah. Kita dah pas sekali, 4 kali tak apa. Test pula. Bukan test di Afrika. Tak. Pada meeting je. Dah memang sikit dah pas. Test pertama kali tu kita, bila kita masuk kat JPJ pun masuk duduk sebelah, kita pun ambil kaki buah tak ada sebab buat kita. Tak ada JPJ kata dah pas lalu. Ada bos, RM10 je. Dah mana kita betul molek kacing tapi keledak, tanggal tali pinggang keledak. Nah, turun handbrake. Dak kena gini gini. Bergaluh. Pasal apa? Pasal dunia. Akhirat, daripada bergarik pakisir. Mana lihat dia tepi jalan, berurah-urah, mata ke beruk mak ye. Nah, hak tua beruk tua. Hak muda ke muda. Hak tak semayang lah, hak semayang tak ada masalah. Dia gerak tengah garik pun dia semayang dah. Hak kata ni ada semayang. Nah, dah. Tak ada anak dengar hadis ke, tauhid ke, tajwid ke, tak ada kena-mena je. Nah. Kalau periksa sekolah jangan. Sang anak ni kalau cikgu tanya nak jadi arkitek habis 40 orang murid, 39 arkitek. Seorang yang nak jadi Power Ranger. Apa habis kelas nak jadi arkitek dah, nak bodoh mana arkitek? Ni penuh arkitek. Lambat lupa barang orang ketek. Arkitek. Tak ada absang suruh jadi ahli tafsir kalau cikgu tanya. Ni nak jadi ahli fiqh. Ni nak jadi mufti dia tahan kira. Nak jadi Tok Bilal dia tahan kira dah. Atau nak jadi Tok Mudin sunat orang. Ada arkitek. Habis lambat lupa ni puyuk orang. Kawan turun pukul 3 pagi nak mengukuh si agang, dok puyuk-puyuk. Ngukuh kukusang, maniang. Berapa skala ni aluminium? Ini berapa ni kau tolak? Jawablah. Tak apa kena kau lagi. Dia ada galik ni Ada tu kata. Tak ingat.
Habis ngata rawa sekali, tak tahu ke benda. Nak. Jadi orang putih kali ni. Umat Terengganu Darul Iman jadi negeri orang putih. Orang putih kan dia berpasangan jantan tina, tak ada hal dak. Mu piping tangan aku gendong mu aku buat lari ni. Ni jadi gitu kat Terengganu. Gitu Sama kita pergi Kuala Berang, Ulu Pueh, Tajing, Kenyir. Sengatong gitu belaka. Mu ambil aku gendong mu lipat aku gaham. Macam-macam weseng. Ni zaman akhir zaman. Kelapa canggih dipanggil zaman cocok. Ni zaman cocok. Orang-orang atasan cocok balik cocok. Nak bang gojek tak cocok. Cocok tu, cocok ni, cocok tu. Oh boleh bagi. Nak kita ada PT cocok kok. Cocok di bank, cocok kan. Cari 30 ya, Wang Isang. Jadi tak ada alasan orang kafir, orang jahil. Oh, tak tahu pula haram. Tak ada. Orang lain tahu. Orang lain tahu lagu mana. Macam kita kat banyak benda kita jahil. Tak tahu benda tak. Di mana orang lain tahu. Pasal kita dah apa cakna ni, sehari dua baru mari surah. Lama ni cari harta benda kat Kedaruh pagi petang. Sampai tua ni baru nak mari surah. Muncul ada hari terus. Mati katok terus. Banyak kita tak tahu. Pasal ni pasal kita lupa perjanjian. Oh banyak mana ni. Dan bahawa segala pekerjaan hamba itu yang menjadikan dia oleh Allah Ta'ala dan berusaha akan dia oleh hamba Allah kerana firman Allah Ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya dan Allah Ta'ala menjadikan ia akan kamu dan akan perbuatan kamu. Dan firman-Nya laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Artinya bagi seseorang itu pahala barang yang mengusaha ia seorang akan dia, akan barang daripada kebajikan, dan atasnya manusia dosa barang yang mengusaha ia seorang akan dia akan dosa daripada kejahatan. Baik. Lepas perjanjian kita dah jadikan satu i'tiqad, maka wajib pula kita beriktikad satu lagi i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, iaitulah Allah Ta'ala lah yang menjayakan segala pekerjaan manusia. Allah Ta'ala berkata, bukan kita. Kita hanya ada usaha. Kita tak boleh menjadikan usaha kita itu satu kenyataan. Usaha bukan menjadi. Kita usaha buatlah yang menjayakan Allah Ta'ala. Sama ada nanang, buah bak, kelauk. Kalau usaha tu dia pasti berjaya, maka semua orang berusaha berjaya belaka. Yang mana orang tak buka akak boleh 3 ekor kembung. Umbar tu sepatu seperang tak nampak. Sekali terik buka tasi tu 25 kilo. Rak 25 kilo. Dah sepatu 1000 kilo kederak. Ada 3 ekor lekat kembung. Lepas tu bulu hidung jujur. Apa-apa 2-3 kilo. Ambo pukat baru kan ni. Pukat baru kan, bukan pukat kotor ikan apa. Ni pukat jenis dah apa. Allah yang beri. Nak buka kokok, akak berbuang saja duduklah kokok. Tak jaya. Dah berjaya Tuhan yang menjayakan. Gitu. Orang putih kafir laknatullah, dia usaha mesti berjaya. Kita buat garanti boleh, tu kafir. Ramai orang Islam pegang itu. Dah guna kosong akidah, tu saja. Batu akidah ting. Akhir zaman kita bawa emas spiku. Cari tok guru nak ajar akidah. Tak ada orang nak ajar, tak ada masa nak layan. Masa ni free. Mari dengar akidah free. Nolek boleh makan pula. Ada makan lain? Ada, tak apa. Free mari dengar akidah, tak ambil bodoh. Dah haji bodoh. Orang nak khabar benda jadi simpulan iman tak ambil. Wa ma'tiqaduka, apa i'tiqad kamu? Kita bukan makna kita jawab dengan kita anak kecil surga, tak, dengan amalan kita.
Bila kita dah belajar daripada ulama-ulama muktabar, kita pegang akidah tu sepanjang hidup kita, kita boleh jawab. Nampak? Dia gitu. Bukan suruh hurah sesa kita tak. Batu kita nak dengar orang ngajar, kita pegang gitu. Hak salah teruk buang. Baru selamat. Dah. Mari dengar. Orang kafir itu bila kena kapang siap belaka ada, garanti berjaya. Garanti itu kafir. Garanti itu maknanya tak ada Tuhan. Ni wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu minal adam ilal wujud, daripada tak ada kepada ada. Kita ada itu. Tuhan pun kung fayakun, ada kita, cokoh ada. Bila ada, Tuhan beri kita usaha dan ikhtiar dan kerak. Boleh akak barang, boleh berjalan, boleh menopak, boleh menyelang, boleh kait buah, boleh nanang, boleh naik. Usaha Allah yang menjayakan. Tu beza dia. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita pegang, kalau kita ada pitih pakai tetap senang dah, sama dengan akidah orang putih. Sama dengan Jepun, hak tak kenal Tuhan. Kalau kita kata obat ni jahat mahal, garanti baik, sama ngapek. Nampak? Kedai basikal cabang 3. Gitu Dah beza orang beriman, kita Allah berikan usaha dan ikhtiar. Boleh usaha dengan sebab Tuhan beri kederak. Boleh ikhtiar, Tuhan beri fikiran. Kejayaan mutlak Allah Ta'ala. Kalau Tuhan nak baik, obat sesen baik. Nampak? Kalau Tuhan nak baik, air tawar baik. Kalau Tuhan nak suruh baik, doktor pakar baik. Kalau Tuhan tak mau beri baik lagi, panggil doktor tak baik. Ayah bagi doktor besar. Dia doktor besar. Doktor ni memang dia kenal dengan doktor-doktor. Memang macam kita ke. Dia kawan banyak kawan dengan orang Kelau. Banyak kawan orang Kelau. Dia kawan dengan orang kait buah kelapa sawit. Doktor dia ramai kawan doktor. Mana dia kenal doktor Kuala Lumpur, doktor Singapura, doktor orang putih. Jadi doktor besar. Jadi bila ayah dia sakit, ilmu yang ada dengan dia tak ada lagi. Dia panggil doktor-doktor yang dia kenal. Daripada Australia mari, Singapura 2 orang, Kuala Lumpur 2 orang, Kija seorang. Wak mari. Keliling doktor, ramai pada Messi. Tuhan tak benar baik, mati kerah ayah dia. Belalok mata-mata. Tanya Dr. Australia, what happened? It's gone. Kena ke tak? Kita tak ngaji putih tu, ngaji London. Ada dan gaun apa tutup dengan selimut. Kalau Tuhan tak amboi jadi mati, tak mati. Jatuh tekak lapang, tak mati. Patah kaki, jatuh tekak lapang. Kalau Tuhan nak suruh mati, gelasak tangga, turun tu berbau. Teratuk di payang basuh kaki. KO terus, malam nama paung, malam nama supah orang minyak. Faham? Hati terus. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Bila kita usaha, mesti kita berjaya. Tu Mak Saleh punya akidah. Orang rosak, orang tak kenal akidah. Kita boleh usaha, boleh ikhtiar. Berapa boleh usaha? Kita ada tenaga kan? Boleh bangun, boleh berjalan, boleh menopak, boleh berlari. Dan kita ada ikhtiar, kita ada fikiran, kita tak gila. Boleh. Tapi kejayaan Allah Ta'ala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Itu akidah kita. Apa yang Tuhan kehendak, kana adalah berlaku. Wa ma lam yasha', kalau Tuhan tidak menghendaki, lam yakun, tidak akan berjaya sampai bila-bila pun. Tak usah barang jauh, barang dalam rumah kita. Kita beli barang makanan, belum tentu boleh makan. Nampak barang dia anak. Piti kita selamat dah 10 yard duduklah kocek kita, bukan dalam atas tanah, barang bini licin. Hak kita usaha boleh. Jangan fikir kita boleh mengambil manfaat jika Tuhan tak beri izin. Dah beli kereta Mercedes, dah boleh naik. Betul tak? Tuhan nak ajar tu akidah. 3 juta lebih, 14 hotel. Kompresor. Power kan? Dah boleh naik. Dah Tuhan tak izin, dah boleh naik. Nampak?
Polah kata tak boleh, tetamu sahaja boleh naik. Tengok saja kan. Naik proton juga. Tak? Mana kalau kita usaha berjaya. Dan yang Nabi kata man jadda wajada, hatu ghalib. Bukan akidah. Man jadda, barang siapa bersungguh-sungguh, wajada, niscaya berjaya. Hak tu bukan wajib. Nah, adat kata berjaya. Baru tu. Jadi atas kejayaan adat kita pakai. Lepas tu dia ada hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Tak? Hukum adat ni ghaliknya tak apa, berjaya. Tapi tak mesti kalau Tuhan tak kehendak. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Begitu juga. Kita tak boleh kata Tuhan ni zalim. Dia cipta hamba-Nya, lepas tu jadi orang curi pula. Lepas tu bila dah curi mati, Tuhan bola neraka. Tak zalim. Sebab curi bukan Tuhan paksa. Nampak? Perbuatan manusia ni dia ada dua. Yang pertama dia panggil ikhtiar. Ikhtiar. Yang kedua ittirar. Nampak? Ikhtiar maknanya pilihan kita. Ittirar maknanya keterpaksaan. Kalau terpaksa kita tak berdosa. Nah, dah kalau orang paksa kau ni tak berdosa. Orang mari kita ambil pistol bor tak kepala, suruh minum arak. Nah, kita tengok pistol tu lah, tengok keling, pistol tu. Kalau pistol dah main dia tahan kira. Pistol air. Mu dak minum arak ni sebotol kasbek aku tembak. Memang jahat kita kena hak palpah hak Pulau Amah 3-4 ekor mati. Dia tembak. Faham tak? Ni memang tidak kurang. Kita pun minum separuh mabuk. Dia kata berhabis, minum pula tak dosa. Dipanggil perbuatan ibtirariyah. Faman ya'turra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Barang siapa yang terpaksa buat nak menyelamatkan nyawa atau anggota dia daripada kecederaan, terpaksa buat, maka tiadalah, bukan dengan sengaja dan melampau batas, tidak ada dosa atasnya. Fala isma alaih. Nampak? Napi jenis kan tu, tidak ada dosa sedikit pun baginya. Itu baru Tuhan dak azab. Nah, mari kawan ni bapak curi, mung kena tolong aku curi malam, tidak aku bunuh anakmu. Nah, memang kita kenal memang jahat ni, memang dia buat sungguh. Kita pun takut anak kita kena bunuh, pergi curi tak. Akhirat tak dosa. Itu perbuatan yang terpaksa. Nah, jadi kalau mu nak kata Tuhan zalim boleh, Tuhan paksa mu curi. Adakah Tuhan paksa? Kita pergi curi motor, nak pergi curi ni, lepas tu nak kena atas surat, boleh tak? Boleh tak motosikal? Ke jadi kerah hendak? Kerah. Mana boleh kena? Boleh kena atas surat. Tiba-tiba kita tak kena atas surat, tak kena balik. Pergi juga. Tu pilihan kita. Hak tu kita kena azab. Dan yang jadi curi tu Allah menjayakan dengan usaha dan ikhtiar kita. Faham lagi? Tak apa tu. Tak boleh kata lah, Tuhan jadikan aku penjahat, kata Tuhan seksa pula aku. Ikhtiar mong. Dia kena orang lain baik. Bukan mana kalau kita jadi buat baik, jadi tubik darah kot hidung. Boleh tahan kira, tak boleh nak buat baik. Kalau curi jadi sehat. Kalau tak curi jadi cokro. Tu baru Tuhan zalim ni tak. Boleh nak buat jahat boleh, buat baik boleh. Nah, Tuhan beri segala alat kelengkapan kaki tangan, ada belaka. Jadi laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita usaha cari pahala boleh pahala, usaha cari menyakit boleh menyakit. Nah, bukan Tuhan yang menzalimi diri kita, walakinnan nasa yazlimuna anfusahum. Dan tetapi manusialah akan diri mereka buat zalim. Dan bawa segala dan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam. Kita banyak soalan lah ni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 kertas. Sejam pula ni. Soalan pertama, apakah yang perlu dilakukan bagi seorang yang dalam keadaan patah tangan
seming mak lempik ni, untuk melakukan solat dalam keadaan berhadap besar. Baik, dia berhadap besar, lepas tu nak semayang, tangan ada seming. Kalau boleh masuk air dalam seming, kena masuk air. Kalau tak boleh masuk air dalam seming, lagu mana? Nak tayamum. Tayamum. Nampak? Yang pertama kena mandi junub atau tayamum, boleh pilih. Yang senang tayamum dulu. Mula-mula tepuk debu. Niat tayamum, sapu ke muka. Lepas tu tepuk dua sekali, yang kedua sapu di tangan yang tak ada seming, debu. Sapu pula hak ada seming. Lepas pada tu selesai tayamum, mandi. Mandi junub. Mandilah segala anggota yang boleh. Hak dalam seming memang tak masuk air. Kalau boleh masuk air, tak payah tayamum dah. Pasal tak boleh masuk air, maka sembahyanglah dia. Dia pun sembahyang. Baik, kalau masuk seming tu dalam keadaan berhadas, maka sembahyang tu kena qada. Pasal apa? Pasal dia halangan terkena air itu ada pada anggota wuduk dan anggota tayamum. Air pun tak kena, debu pun tak kena juga. Jadi dua alat ini tidak sempurna juga. Tak terakat hadas dia, diberi maaf, boleh sembahyang. Dia yang tak payah qada, dia anggota tayamum tidak tertutup. Nampak? Baru tak payah qada. Contohnya seming ada kaki, dia pun ambil wudu, lain pada seming ni dia ambil wudu, dia mandi dulu. Mandi hak seming, kaki tak kena. Lepas tu dia tayamum. Tayamum dia sah. Boleh meringankan hadas. Sebab apa? Tayamum, anggota tayamum, walaupun anggota junub ada kaki tak kena, tapi anggota tayamum selamat belaka, tak ada halangan. Hak ni anggota tayamum pun tak kena, anggota junub tak kena juga. Faham lagi? Sebab tu kalau kita nak pergi belak, nak pergi seming, ambil wuduk dulu. Nak senang, ambil wuduk, maka tak payah qada. Sebab kita seming dan belak dalam keadaan suci daripada hadas. Nak pergi kat Tung Uding, ambil cucur air wuduk dulu. Belakang dia belak, senang. Mana kalau dia batal wuduk sekarang, nak sapu kat atas tu dia kisah dah. Pasal belak tu dalam keadaan telah pun ada wuduk. Tu kaedah dia. Soalan seterusnya, apa hukum tabur bunga di atas kubur selepas dikebumikan? Adakah ia sunnah atau bid'ah? Tabur bunga di atas kubur, dia adalah bid'ah. Kerana tidak ada pun zaman Nabi SAW tabur bunga, suruh tabur bunga di atas kubur. Walau bagaimanapun ada setengah ulama fiqh mengatakan dia adalah bid'ah yang jaizah, bid'ah yang diharuskan, dengan syarat tujuan untuk mewangikan bagi orang yang ziarah, tak busuk bau kubur dan sebagainya. Kerana kias dengan mewangikan akan kain kapang dengan kemiang. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak disuruh kita menabur bunga di atas kubur. Yang disuruhnya kita menanam pokok bunga di atas kubur. Kerana Nabi tanam pelepah kurma, selama mana pokok yang hidup dia tasbih, meringankan mayat dalam kubur, maka pokok bunga juga bertasbih. Boleh meringankan mayat di dalam kubur biiznillah, dengan izin Allah. Hak tu yang sunnah ni. Tapi nak bubuh juga tak ada masalah. Yang terbaik adalah sunnah. Jadi tak payah ganyang bunga bubuh dalam air jeru, bukan gitu. Walaupun ada ulama mengatakan harus. Tak payah ganyang gitu. Ambil pokok bunga, tanam dua pokok. Selama dia hidup, rating bunga tu, selama bunga tu tak layu, dia bertasbih kepada Allah. Gitu cara dia. Hak buku batu nesang tu tak sesuai tu, hak tu bid'ah tu. Kain hak tutup air tu dia pergi cabut buku batu nesang pula. Kat pula. Jadi macam cekelat nesang. Tak. Hak tu bid'ah yang dilarang. Dah sesuai gitu. Hak dia ada dah sampai repuk, sampai buruk. Tak cara dah.
Tu bid'ah yang dilarang. Tak payah tu. Elok Batu Nisan dah. Berapa ribu kubur. Dia nak tahu kubur baru. Tak payah kubur Batu Nisan baru. Orang lain buruk dah. Rikong. Mu baru lagi. Boleh kenal. Berapa ribu buku gitu. Nah, apa dah buat pilih nak suruh kenal. Nah, jadi tak payah buku-buku. Bila kita tegur, dia marah. Nak buat juga. Biasa kubur baru. Dia tutup dulu kain wak air jiru tu. Dia ambil wak tu. Dia pergi buku pula. Buku molek kan. Beradong. Jadi macam mayat pula atas tu. Nah, tak payah buku kan. Batu Nisan tu pun asal tak ada. Dibenarkan untuk tanda kubur. Nah, rasa lebih-lebih nak lebih-lebih benda lain. Baca Quran, sedekah ke dia. Tu orang suruh. Nah. Pokok buah di luar pagar jiran, rezap jalan, boleh ambil tak tanpa minta izin? Baik. Pokok tu ditanam hak siapa dia kata. Di luar pagar jiran, jalan rezak jalan boleh ambil. Baik. Rumah jiran ni pagar dia. Tapi pokok luar pagar. Bukan hak jiran, hak liar. Hak liar boleh ambil. Tapi kalau hak orang tanam hak rezak kerajaan tak boleh ambil, kena minta kepada orang. Bab rezak kerajaan ni dikira hak rakyat, kalau rakyat tupang sementara. Faham tak? Macam di nanam belakang kita sungai, rezak sungai kerajaan lah. Kerajaan ni rakyat lah. Jadi selama mana pemerintah tak guna untuk buat projek-projek untuk kemudahan orang ramai, kita tanam pokok petik 2 pohon situ, orang tak boleh ambil. Hak tuang dia. Nak? Dia gitu. Bukan mesti ikut tanah gitu. Tanah orang kita kira peri selalu, tak boleh. Nak? Nak tanam suku. Mereka pokok-pokok tanah liar. Tumbuh liar. Apa pandangan Islam tentang pembelian dan pemakaian barangan jualan atau lelong hasil daripada rampasan kastam atau kain-kain agensi kerajaan barangan seluduk? Apakah hukum 2 orang pekerja laki-laki perempuan bukan moring kerja satu pejabat berada dalam satu bilik pejabat kenaan dan ada ketika menaiki kereta bersama ketika outstation? Baik. Yang pertama ditanya barang rampasan kastam. Umpamanya katakan handphone lah daripada negeri China, hak seluduk. Seluduk masuk Malaysia, kastam pun apa? Kita kena tengok balik. Kalau barangan tu milik orang kafir, maka boleh kita beli. Kalau barangan milik orang beriman, tak boleh beli. Tak boleh beli. Jadi tengok balik lah. Biasa kalau barang-barang orang kafir, macam udang kontena jatuh. Kalau syarikat kafir order tu kalau syarikat Singapura, memang hak kafir tau. Pakat kutik biar patah. Faham tak? Tangga king. Jadi kalau barangan tu golik hak orang beriman, nak tengok barang. Company ni hak company orang Islam ni. Umpamanya benda hak dia order tu, maknanya dia order tu katakan barang orang Islam. Apa benda ni, reha ke apa ke. Hak seluduk tak boleh ambil. Tapi kalau tahu company hak tuang punya tu adalah hak orang bukan Islam, boleh sambut lelong tu. Nampak lagi? Dia gitu. Dah tak tahu Islam ke tak? Ada ayah. Kalau berat tak apa. Berat belah orang kafir. Macam handphone biasa syarikat kafir dia tekan dah. Ni konpo. 2 orang kerja, seorang lelaki seorang perempuan, boleh orang perempuan kerja. Lepas tu naik kereta dua-duaan, haram. Haram. Dia ada temang kan? Dia darurah baru tak haram. Dah kerja darurah. Tak darurah. Kerja bukan darurah, sedap darurah. Dah macam dalam bilik bos. Duduk dengan sekretari 2 orang. Mana dia boleh masuk, kena ketuk dulu. Tuk. Jangan masuk. Dia kata, tak masuk. Masuk, ready dah. Tu biasa duduk atas riba. Dalam pejabat. Main dengan pejabat macam-macam peseng. Ada laki dah, ada bini dah, sama-sama pejabat. Dalam list jadi. YouTube. Dalam list mulai ada. Mulai ada, tua nak mampu. Mulai ada bermain dalam list. Kamera ambil kat atas. Tu big jabat kau, sama dengan orang jabat kau. Mulai ada. Jadi Islam sekat benda lagu ni. Kalau nak kerja ni jenis kerja ramai. Duduk berdua-duaan tak boleh. Atas nama kerja tak boleh. Darurah boleh. Tengah malam tak apa. Ganda peluk kemah tak apa. Kalau darurah.
Kita naik motosikal tengok awet orang nak bunuh je tengah lari belakang 3 orang kejar nak tutup dengan parang. Kita berhenti ambil dengan rezek dia pun nak lari. Kita pun tembur 2 orang. Buat lari nak selamat nyawa dia. Nak tambur dia jatuh, peluk dia kemah gitu. Ada apa? Buat pergi bala boleh, jangan buat pergi bahan ambil goreng. Bahan tak? Lama darurah siapa ke biar patah. Darurah mo. Ada. Itu baru darurah. Nah. Soalan seterusnya. Apa hukum sekat jalan orang? Sekarang jalan itu dari zaman dulu dah orang dah lalu. Jadi jalan utama. Nyanyi ke orang. Tolong jawab. Royak kuat sikit. Jadi dia kata sekat jalan. Jalan tu kita nak tahu tanah siapa. Tanah tu tanah siapa. Tanah orang ramai haram sekat. Tanah dia tak disekat kau. Dengan syarat walaupun tanah dia menjadi jalan dah bagi orang awam. Jadi siapa yang ada tanah, dia tak buat benda lagi. Tanah dia tu lama dah menjadi jalan bagi orang kampung. Nah, maka dia haram buat pagar. Boleh buat renang tapi tak boleh buat pagar. Kalau ada buat pagar, kena buat tempat lalu juga. Walaupun tanah dia, kalau dia sekat juga, tak ada jalan lain, dosa besar. Tu tanah kita sendiri. Tu kaedah fiqh, hukum tanah. Faham? Bak tanah bukan tanah kita, semua tanah pinjam. Jadilah tanah pinjam kena ikutlah peraturan tukang wi pinjam Allah Taala. Tepi ni rumah belaka tanah kita katakan, ataupun maknanya kat orang lalu situ, tepi ni paya, sini tasik, dah lalu lah. Kita bila kita buat rumah orang tak boleh lalu. Maka kita kena buat rumah, kena basi kat orang lalu. Sebab kita kediam. Kalau kita dulu tak apa. Tak ada orang pergi buat nitah, kita pergi duduk dulu. Tak apa. Kerajaannya boleh alih rumah kita. Orang kampung tak boleh. Tapi kalau kita orang kampung duduk lalu dulu, tidak ada dah jalan lain, haram tersekat. Buat pagar boleh, tapi tak boleh kuci itu pagar. Dah tanah kita kan, tak kira tanah mudak tanah siapa pun. Hukum syariat gitu. Mudak puas hati, mu tanya Tuhan diri. Dia kaedah fiqh gitu. Harap Ustaz jelaskan maksud hadis Imam Mahdi akan memimpin umat selama 7 tahun dan Al-Mahdi akan memperbaiki umat dalam masa 1 malam. Dia kata Imam Mahdi satu hadis akan pimpin umat selama 7 tahun. Al-Mahdi pula akan memperbaiki umat dalam masa 1 malam. Macam seolah-olah tanakub berlaku perlawanan maksud. Sebenarnya bukan perlawanan. Memimpin dengan membaiki lain. Dia baiki umat dalam 1 malam. Mana dalam satu hadis ni hadis dhaif. Bukan hadis sahih. Tapi tak apalah kita huraikan juga. Hadis dhaif tak ada masalah. Selama bukan hadis maudhu'. Boleh kita riwayat. Boleh kita ambil manfaat. Baiki lain. Baiki ni maknanya dia menerangkan kepada umat jalan yang benar. Maka umat pun dengar, teringatlah belaka hak mana hak nak sesat dah, hak nak babas, teringat, oh kita baru nampak jalan yang benar, iaitu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Maka orang pun memberi sokongan pada Imam Mahdi dalam 1 malam dan memimpin manusia, kata dalam satu hadis dhaif yang lain pula 7 tahun sehingga terbitlah Dajjal. Maka diwafatkan Imam Mahdi kerana Imam Mahdi tak dapat menewahkan Dajjal. Imam Mahdi hanya memimpin umat Islam, tentera mujahidin Islam seluruh dunia, menghancurkan orang Yahudi di Israel. Kepung orang Yahudi di Israel. 7 tahun memimpin, turun Nabi Isa AS yang akan mengalahkan Dajjal. Dajjal terbit, Imam Mahdi diwafatkan Allah. Pasal bukan lawan. Tuhan atur lah kedah. Gitulah lebih kurang. Nak panjang lagi. Semula lah. Soalan seterusnya. Berapa lama jangka masa Nabi melakukan Isra' Mi'raj? Apa yang anda Allah beri pada Nabi ketika Isra' Mi'raj? Apa yang penting dan pengajaran daripada peristiwa itu? Dia kata berapa lama jangka masa Nabi melakukan Isra' Mi'raj? Berapa lama? Apa yang hendak Allah berikan pada Nabi ketika Isra' Mi'raj? Jadi ulama-ulama sirah
Dan ulama tafsir mengatakan Nabi Isra' Mi'raj dalam satu malam sahaja. Bukan 2 malam, bukan seminggu, bukan sebulan. Dalam satu malam. Ambil daripada zahir ayat, subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Pada waktu malam dan pada satu malam sahaja. Bila kita turun daripada langit hampir subuh. Semalaman lah. Kemudian apa yang Tuhan nak beri pada Nabi ketika Isra' Mi'raj, apa yang penting pengajaran daripada peristiwa itu? Kalau gini jadi ceramah ni panjang ni nak tira. Jadi ceramah Isra' Mi'raj ni insya-Allah hari Rabu, hari Khamis ni. Di surau kampung Jambu mula. Bukit Kubang Jambu. Kampung Bukit Kubang Jambu. Kita cerita Isra' Mi'raj. Awal apa kaki? Kuliah maghrib. Dekat ni je tau. Traffic light dia yang burung. Situ je. Masuk kiri, biar jalan Surau Baru. Tidak panjang ni nak cerita sesa ni. Isra' Mi'raj ni langit pertama 2 jam dah. Nyanyi. Soalan seterusnya. Hari Rabu Markah Langkat, Kampung Langkat. Hari Khamis itu. Saya ada 3 soalan. Pertama, apa hukum bakar baju lama? Kedua, ketika umur saya 16 tahun, arwah ayah saya ada ajar saya. Sebelum nak naik atas tikar semayang, ada bacaan berbunyi, aku berdiri di tikar semayang, kiblat hati, kiblat dada, kiblat aku Baitullah, aku mati, aku serah pada Allah. Lepas tu baru niat nak salat. Apakah bacaan ini bercanggah dengan agama Islam? Yang ketiga, apakah hukumnya orang perempuan pergi ziarah kubur arwah mak atau ayah pada hari raya ramai-ramai dengan kaum keluarga? Ingin tahu. Baik. Soalan pertama, hukum membakar baju yang telah buruk. Kalau baju itu tidak boleh dipakai lagi, boleh ia dibinasakan. Tapi kalau buruk boleh pakai, tak boleh bakar. Kerana sia-siakan harta itu ditegah syarak. Taklah kita sedekah. Tak. Biar ke laut tak apa. Wak terik buka ceruk. Tak. Mereka waktu di atas belakang dulu kini selama waktu bakar tu tu dah ada ikan kalau terik buka. Jadi kalau dah buruk, kalau pecah-pecah dah tu lain lah daripada jadi sarang anak-anak. Kemudian ketika dia masih umur 16 tahun, ayah dia ajar masih berdiri atas tikar semayang, jangan takbir selalu. Kata gini, aku berdiri di tikar semayang, berdiri di depan Tuhan, kiblat hati, kiblat dada, kiblat aku ke Baitillah, aku mati, aku serah pada Allah. Canggah tak dengan jawab agama Islam? Jawabnya, perkataan ini, amalan ini bid'ah. Tak ada orang suruh. Kalau ada seorang ulama sebutlah kita, tak apa dah, boleh taklid, tak ada. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salah qala Allahu Akbar. Al-hadis. Nabi ni bila dia bangun ketika semayang, perkataan yang pertama sekali dia kata Allahu Akbar. Takbir selalu. Melainkan dimaaf jikalau kita membaca bismillah litabarruk. Orang tanya Syekh Atiyah Saqar, Ketua Mufti Al-Azhar, boleh tak baca sedikit bacaan sebelum angkat takbir? Katanya Syekh Atiyah Saqar, walaupun tidak ada nas yang menyuruh, tetapi diharuskan kita membaca bismillah litabarruk, nak ambil berkat. Boleh. Dan dibenarkan juga kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta gangguan daripada datang syaitan di dalam takbir. Nampak? Jadi itulah saja sedikit yang dimaaf pada syarak. Ada pun aku berdiri depan dayah kabuk tu. Hak tu hanyalah dihadirkan di dalam hati. Supaya kita ingat kita nak menghadap Allah Ta'ala. Dayah kata, kita berdiri atas tikar semayang, sebaik-baiknya sebelum takbir kita ingat aku menghadap Allah Ta'ala. Supaya senang kita kepada khusyuk. Jadi banyak sangat orang pelik-pelik. Diri atas pak sujud dulu, ingat nampak Kaabah dalam hati, gostang kat takbir. Ada tak? Macam-macam ada. Kalau molek ni kata dah di ulama-ulama. Bab ulama ni dia kerja cari barang molek. Dan kita dan di ulama dulu. Tapi tak dan di ulama, dan di kita pelik.
Nah, kalau khilaf tak apa dah, hak khilafiyah. Nah, tak ada masalah tu Sayyidina dalam tahiyat. Boleh ada khilaf mazhab. Tak ada masalah. Nah, ni tak ada khilaf langsung. Tak payah Hadir dalam hati sudah, aku menghadap Allah Taala, aku nak khusyuk sekali ni. Tu tak apa. Dengar dia orang takut kata ni aja orang sesat, takut ni orang kata ni aja orang baru, takut ni benda ni wajib kata pula. Jadi turun temurun berleret-leret pula. Nah, dalam hati sudah. Kemudian orang puan pergi ziarah kubur pada hari raya saja ramai-ramai dengan keluarga. Baik. Orang perempuan berlaku khilaf di kalangan ulama pada ziarah kubur. Ada satu pendapat yang mengatakan harus. Ada yang mengatakan tidak harus. Yang mengatakan harus ini dipersetujui juga oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu' beliau. Tapi dengan syarat, yang pertama dengan mahram. Yang kedua tidak lama duduk pada kubur. Yang ketiga tidak memakai pakaian perhiasan. Yang keempat tidak mengangkat suara. Yang kelima tidak dengan mukhalatah dengan laki-laki ajnabi. Yang kelima tidaklah melakukan perbuatan-perbuatan jahiliah seperti meraung-raung dan seumpamanya. Boleh. Tapi tunggu hari raya baru nak ziarah kubur adalah bid'ah. Ziarah kubur ini bila masa yang mudah bagi kita. Kalau kita mudah hari-hari ziarah kubur afdal. Kalau kita mudah seminggu sekali. Kalau mudah bagi kita sebulan 2 kali. Jangan kita tikak raya ziarah kubur. Batu petang megam lauh hari. Siap ni kendi. Macam dengar nak nanang sayur. Mari dua ni pula kendi nak jiru dia jiru sayur, sawi. Doain jiru kubur ayah. Siapa suruh? Tak ada ulama suruh jiru. Yang ulama kata sunat jiru masa mula-mula tanam. Mula-mula tanam sunat jiru supaya tanah baru ni dia kemas. Dan supaya debu tidak ditolak oleh angin yang kuat. Jadi jiru mudah kemas. Kemudian dia tanah tu dah kemas dah, tak boleh jiru lagi. Melainkan kita bawa air jiru pasal nak suruh pokok-pokok tu hidup. Kalau jiru ikut-ikutan saja, bid'ah dalalah. Jadi sesat. Sebab apa? Duk ingat bila kita jiru, ayah kita lah kubur jadi sejuk. Dah baca Quran lah jadi sejuk. Bukan jiru. Tapi kalau jiru pokok boleh. Jangan tunggu hari raya. Raya baru nak pergi. Kena lepas tang megah ho jejo. Apa nak boleh parking biar kubur. Hari lain tak ada sekong hari. Itu semua pegangan salah. Pasal dia tengok orang, oh raya pergi tang megang. Jangan pakai gitu. Dah nak pergi juga tak ada masalah, tapi orang lain pergi juga. Jangan duk tunjuk orang hari raya ziarah kubur. Tak kena. Soalan seterusnya, apa hukum duit miskin hak moknya boleh wi ke anak tapi wi makan ke mok semula? Sebab apa telur penyu boleh makan, penyu tak boleh makan? Mana gini? Ustaz nak nasihat guana bini saya duk lawang sokmo saya. Yang pertama dia kata duit orang miskin hak mak dia boleh. Mak dia boleh, duit orang miskin tu lah JKK bagi tu. Jadi bila boleh pitih mak hak miskin ni week anak. Faham? Anak boleh pitih ke? Anak miskin juga lah katakan. Anak pergi beli wifi, makan ke mak pula. Kan ni tak ada masalah, bagus kan. Memang mesti gitu boleh ke anak ke mak tek. Dia gitu. Kalau mak miskin, kalau mak tu kaya, sunat je kita beri pitih. Tak wajib. Tapi kalau mak tu miskin, kita tak miskin, wajib beri. Tapi kalau kita miskin, sunat beri. Tapi kalau kita kaya, wajib beri. Kalau mak tu miskin. Kemudian dia kata sebab apa telur penyu boleh makan tapi penyu tak boleh makan? Guana gini dia kata. Capu nak pening lah ni. Dia segala telur yang tidak memudaratkan boleh makan. Sekalipun mak telur tak boleh makan. Hak jenis mak telur boleh makan ayam, tu tak pelik, telur dia boleh makan. Hak jenis mak telur tak boleh makan macam penyu. Penyu tu lah, penyu menangis. Macam labi boleh makan, telur labi. Telur tapi kalau telur labi tak. Telur tutung. Telur tutung boleh makan.
Dah tutung boleh makan. Jangan rebus, singgang, tutung. Tak. Dah buat apa gitu? Dah memang lagu itulah. Itulah. Tak. Hikmahnya sebab telur ini adalah suci. Nah. Tetapi ibu telur itu adalah khabis, benda yang keji. Begitu juga dengan binatang-binatang khabis macam kucing. Daging dia khabis, benda kotor lagi ni. Walau kita makan jadi kerah, jadi tak sedap, jadi boleh jadi menyakit, jadi batuk, jadi apa, macam daging kera, daging beruk. Nak orang asli so kira kera. Makan kera meleleh ada, kerabu kera. Tu orang asli Dayak lah tahu benda tu. Jadi Tuhan ni dia halalkan bagi kita at-thayyibat. Jadi telur dia ni, telur penyu dia thayyibat, benda yang baik untuk kesihatan, benda yang tidak mudaratkan dan memberi rasa enak. Kita ambil daging penyu pula goreng makan jadi macam ke nak mutah. Sebab tu Tuhan haramkan bagi kita. Jadi kalau kita dan nak makan juga tuang, tak boleh juga. Malaikat mu makan makmu sendiri. Sebab susu makmu boleh minum, tapi makmu tak boleh rebuh. Makmu makan 3 rasa. Dan susu boleh minum mak kita. Mak kita dah sembelih makan. Nampak lagi? Soalan seterusnya. Adakah kafarah selama 60 hari berpuasa turut-turut akan tetap dikenakan jika seorang lelaki itu telah berbuka sebelum melakukan hubungan intim di siang hari bulan Ramadan? Dia kata bulan Ramadan siang hari dia melakukan hubungan intim. Hubungan kumpulan nasyid. Dia dah kabur je. Jadi tak tepat kau soalan yang tanya dah anda kau. Dia kata gini lah, kalau dia bulan puasa dia makan dulu, dia batal puasa baru jimak. Maknanya kena kafarah ke tak? Kalau hubungan intim dia banyak makna. Berdua-duaan, peluk tiung, lak you lak me, hitam payung umbrella tu intim tak? Kabur jimak senang. Jawabnya tidak dikenakan kafarah. Ini menurut pendapat yang muktamad di sisi mazhab Syafi'i. Jadi dia yang kata kena kafarah, puasa tu dibatalkan dengan jima'. Yang membatalkan puasa adalah apa benda ni? Ghuyubus syafahah. Maknanya tenggelam hasyafah. Tenggelam hasyafah. Yang membatalkan puasa adalah tenggelam air mek. Faham tu? Jima' tu yang membatalkan puasa. Tu kena 260 hari berturut-turut. Tapi kalau dia batal makan nasi dulu apa semua, dia jima', maka tak kena kafarah tapi berdosa besar. Dak inti dah gitu Rabbani tu. Benarkah ibu mengandung atau sedang menyusu tidak wajib menggantikan puasa bulan Ramadan tapi hanya perlu membayar denda? Jawabnya tidak benar. Ibu yang menyusu maka dia letih, takut letih sangat, tak boleh nak menyusu apa semua tak, maka dia kena qada Ramadan. Dan tidak kena fidyah. Tu maksud dia. Bukan tak payah qada, kena qada tapi tak payah fidyah. Melainkan dia bimbang kalau dia puasa menjadi mudarat bagi anak dalam kandungan, maka dia kena qada dan fidyah. Dia ada dua, pasal orang lain dalam. Tapi kerana diri dia sahaja, iaitu qada sahaja. Tak larat nak qada juga, kerana sakit berat barulah fidyah sahaja. Apakah hukum melihat aurat perempuan cerita kartun? Aurat perempuan tapi cerita kartun. Nampak? Dia gini, kalau benda tu pada adat kebiasaan membangkitkan syahwat, haram. Macam sekarang dia ada komik-komik kartun yang real lah, dia lokis tu. Tapi kartun lah, tapi macam tu. Ngaruk juga. Komik-komik lucuh. Komik haram juga.
Tapi kalau aurat perempuan macam rambut siapa? Rambut kasih Doraemon, kekok gitu. Tu dak haram. Tu tidak menggiurkan orang yang melihat. Tak. Ni pada adat menaikkan syahwat, benda tu dikira haram pada syarak. Dia gitu. Ada gak katung nampak aurat. Tak macam katung benda. Ni dalam air ni aja bang. Dalam air ni. Katung dia. Opak semegi tu banyak jual kedai-kedai ni. Allah tak ingat. Benar? Dak apa mu dak khabar dak apa. Bulan lepas siap kamu. Aku agak aluh je. Nampak? Tu katung tu tak ada orang tengok jadi syahwat. Walaupun tunjuk rambut tunjuk apa, berketewe kali tak. Dia gitu. Kaedah dia gitu. Bolehkah seorang suami belanja duit antara yang diberikan oleh suami kepada isteri? Tolong jelaskan. Jawabnya haram, melainkan isteri yang beri kepada dia. Pasal tu milik isteri. Mas kahwin, dia belanja milik isteri. Nampak? Wa atuhunna sadaqatihinna. Nampak? Idafah sadaqatihinna. Idafah masdar tu kepada maf'ul. Idafah memberi makna milik. Dan hendak wajiblah kau beri akan duit lantaran itu kepada isteri-isteri itu. Kepada tu mana menjadi milik isteri. Jadi bila milik isteri, haram kita ambil ikut si. Faham tak? Tak boleh. Ayah dia tak boleh, mak dia tak boleh. Milik isteri mas kahwin. Kerana kan dia kata dah pinta 100 dah. Abang wis 10,000 kan belanja. Tak 100. Sambung tek mutu. Ambil lah 100. Tak apa, boleh ambil 100. Hukumnya haram, hak orang. Dah bini kita, dah bini mu pun harta dia. Tak boleh mana-mana gitu. Kalau hutang dah bayar. Bini dia kata boleh hutang. Nak piti? Nak makan piti. Boleh? Ambil 1,000 tapi bayar balik. Wajib bayar balik. Nampak? Kena bayar balik. Hak dia kan? Kita boleh Allah mu dengan aku laki mu hutang je kau. Tak ada lagi ke? Atas isteri. Cikgu sekolah beritahu bahawa dalam belajar suara pelajar perempuan bukan aurat. Betulkah apa yang cikgu saya katakan itu? Baik. Jikalau dikata kalau dalam belajar orang perempuan dia boleh bercakap kuat apa semua, menjawab pelajaran betul. Dimaafkan jikalau maknanya yang ilmu yang dipelajari itu ada ilmu yang wajib diketahui. Seperti Tok Guru ajar tajwid. Tak, Tok Guru lelaki, Tok Guru perempuan tak, Tok Guru lelaki. Tok Guru lelaki pun suruh baca. Sekali lagi Maliki Yaumiddin, apa baca Maliki Yaumiddin. Dimaaf. Dalam makom taklim tak apa. Tapi kalau ilmu lain, ilmu menyanyi, ilmu bersajak, ilmu benda lain yang bukan fardu ain, tak boleh. Melainkan muamalah, jual beli, akad jual beli, saksi mahkamah dan sebagainya. Dia gitu. Dan lagu mana kena padang-padang batuk sekodoh-sekodoh hajat. Sekodoh-sekodoh hajat. Masalah ni payah. Batu kurikulum tu dia kena islamik dulu. Tukar balik. Pasal kita dilajak jauh dah. Jadi banyak masalah dalam pendidikan, dalam kementerian ni nak balik semula pada Islam. Ayah saya ada tanah tapi nama ayah saya tidak ada geran tanah, cuma nama sepupu ayah saya ada dalam geran itu. Adakah tanah tersebut boleh menjadi milik ayah saya? Mengikut undang-undang dunia ni tak jadi dia ikut nama yang ada dalam geran. Maknanya kalau sepupu dia nak mahang, nak makan seorang boleh. Katakan ayah dia toki dia kabar ke ayah dia ambil amu dua orang ayah dia dengan sepupu. Katakanlah pak sepupu dia tak. Buh nama seorang je. Aku mati ambil kamu dua orang ni. Bahasamu begini saka anak-anak aku ada belakang dah katakan atau diberi masih hidup ambil kamu dua orang membagi ada aku ilmu masih hidup jadi buh nama seorang bila buh nama seorang nama ayah dia tak buh hukum syarak milik ayah dia juga bersama tapi hukum dunia dia pakai nama yang ada situ. Jadi kalau nama yang ada situ kalau orang ni dia jujur walaupun nama dia dua kena bagi dua juga. Tapi kalau orang ini khianat dia makan dia seorang cara kat mana pun menang dia.
Faham lagi? Dia kata sebab tu masalah nak ada imam dengan takwa. Tak ada imam, tak ada takwa, haji jadi walpak. Faham? Banyak lebong tanah orang haji. Nak mampir dah tipu tanah orang. Tidak main dia main spoket. Kata gitu hak jenis main tanah haji. Nak nampak juru sangat, rambut putih, tepiah putih, tayak putih, kain putih. Habis ke dia tipu orang. Ada jenis gitu. Nah. Soalan seterusnya. Saya dengar satu hadis mengatakan barang siapa yang ketawa dalam masjid maka digelapkan kuburnya. Bagaimana pula ustaz yang tadi buat lawak menyebabkan orang suka dalam masjid? Minta penjelasan. Dia kata. Dia kata ada hadis siapa yang gelak, yang ketawa dalam masjid gelak kubur. Jawabnya tak ada hadis. Hari ini tak ada. Ini tidak ada asal sandaran bagi hadis tersebut. Jadi kemudian bila kita ngajar, kita buat jenaka, orang pun suka. Itu tidak dicela pada syarak. Yang khijil buat orang suka dicela pada syarak ni, orang lupa melalaikan daripada Allah. Adapun kita mengingatkan orang kepada Allah, dalam mengingat tu lebih suka, tu disuruh oleh syarak, bukan dipuji syarak pula. Kalau tidak dosa habis. Tu guru lain banyak dia buat kelakar orang suka kau. Tu guru ada tak? Tu guru ni Aziz. Kalau kita dengar molek dia buat kelakar, ada orang suka. Jadi dosa tak? Tak. Dalam masalah nak ingatkan manusia kepada agama tak apa, boleh buat kelakar. Tidak boleh cari makan jadi ahli lawak. Orang duk tengok lala ke dia pohon muluk-muluk soka wah. Tak boleh benda pun. Benda yang tak ada manfaat. Dia gitu. Banyak perkara aneh yang telah berlaku di dunia ini menunjukkan bukti kebesaran Allah. For example, cakap awitih. Boleh tahan salih. Kubah masjid terbang di Indonesia. Sejadah semayang di Mekah dan seumpama. Namun begitu ramai yang mempertikaikan itu hanya dibuat daripada komputer. Apa pandangan? Baik. Dia kata kubah boleh bergerak sendiri. Di Indonesia. Apa benda ni? Tika semayang sendiri. Jadi orang kata tak betul rekaan. Yang sebenarnya benda-benda yang pelik berlaku ni biar ada dua. Yang pertama memang kejadian yang benar. Kita panggil kejadian yang aneh. Tujuannya Allah Ta'ala nak bagi kesedaran kepada manusia, tapi dia dah buat sama. Kadang-kadang orang nampak tulis Allah. Tapi hari-hari tak ada, tunggu 3 tahun ada. Sekali-sekali. Pokok duduk semayang di Australia ada sungguh. Belah kayu ada tulis bismillah ada sungguh. Ada orang buat. Jadi benda tu tak mustahil. Yang ada sungguh-sungguhlah, yang orang reka-rekalah. Jadi kita ni tak menjadi satu akidah untuk menetapkan wajib percaya benda ni, tak wajib percaya. Tetapi sebahagian daripadanya adalah kebenaran yang telah Allah Ta'ala tunjukkan untuk menyedarkan kita. Jadi kalau jenis orang yang jenis dia tak mau percaya melainkan nak tengok sendiri, jenis ni payah nak beriman. Kalau kita kata ni benda sungguh dah, komputer sama dia kata. Hak komputer buat je lah super info. Tapi hak sungguh pun jenis dia tak boleh membenarkan Islam. Jadi kok hati dia tak berahi ke Islam. Tunjuk benda pelik hak benda tu kalau kita percaya jadi memenangkan pihak Islam. Tidak suka benda itu. Ada kok orang Islam. Reka semua. Jadi benda ni sebenarnya bukan akidah. Tujuan Tuhan tunjuk ni untuk memberi pengajaran bagi sebahagian mereka, orang-orang yang ada mata hati. Itu saja. Jadi kalau benda tu nawak, tak ada masalah. Kalau benda betul, kita ambil jadi pengajaran. Kita tak wajib kena kaji, kena cek pula, tak wajib kaji. Kalau kita kaji, nak kaji boleh. Kita nak cek balik ni movie buat ke apa ke, tepek ke gua ni. Tapi setiap perkara kalau yang benar terjadi tidak pelik. Bahasa kata hak kubah terbang, kalau kita pergi dalam internet YouTube tu, kita tarik benda-benda miracle in Islam. Banyak benda-benda tu bukan buat. Dia video ni payah nak buat. Yang boleh buat gambar kerah, gambar mati. Tu orang boleh tepek. Pergi ke internet, laman YouTube, tarik miracle in Islam, kejadian-kejadian pelik dalam Islam. Beratus-ratus video klip yang lama baru. Boleh tengok sendiri. Benda-benda
yang memang aneh tetapi menunjukkan agama Islam adalah agama yang benar. Tak? Apa hukum solat hajat dengan tujuan elokkan diri daripada terkena khidmat negara? Molek. Bagus solat hajat gitu. Kita tak mau duduk kat bolak wak. Tak, solat hajat tak mau kena. Saya ada menang tandingan badminton yang diadakan di kampung saya. Oh, pandai dia ni. Mesbung ni. Syarat tandingan kena bayar yuran RM30 untuk beli bola, yuran, dewan dan hadiah. Apakah haram saya makan hadiah berupa hamper yang saya menang itu? Kalau haram kerana hadiah yang saya menang itu harus buang atau bagi ke orang. Kalau kita nak masuk tandingan, kemudian duit kita kena bayar, tak ada masalah lagi. Sebab boleh kita kutip wang, yuran untuk sewa, untuk beli perkakah. Nah, tetapi tidak boleh digunakan duit itu untuk membeli hadiah yang menjadi rebutan peserta yang mengeluarkan duit. Itu tak boleh. Jadi duit mestilah daripada pihak penganjur atau pihak yang menyertai pertandingan tapi pihak yang tidak mahukan hadiah. Kalau dia masuk pertandingan tapi dia tak makan, tak ambil hadiah tu, baru boleh dia mengeluarkan belanja beli hadiah. Contoh penganjur mudah. Dia tak masuk lah, dia keluar hadiah saja. Nombor 1 maknanya kendi elektrik. Umpamanya dia beli. Nombor 2 apa benda ni, kotak kalang 12 batang. Nombor 3 perakak tikus tu. Kok contoh. Dia penganjur, tak apa, dia tak main. Orang main nak keluar juga duit belanja boleh. Tapi dia tak akan terima hadiah. Baru tak jadi judi. Faham lagi? Badminton ada 5 orang, 10 orang bertanding. Saya penganjur. Saya main jugalah. Kita ni main juga. 9 orang dengan kita 10. Kita ambil PT 1000 buat beli hadiah. Amal kita lawan. Siapa menang boleh hadiah begini. Kita seorang buat keluar hadiah. Tapi syaratnya kita tak akan hadiah tu. Maka untuk kita beri korang saja. Untuk we galak main. Itu dibolehkan pada syarak. Faham? Yang tak bolehnya masing-masing keluar, masing-masing bergantung pada nasib. Kalau nasib baik boleh balik hadiah tu. Dan orang yang tak nasib baik kalah oleh kepeng. Keluar dah belanja. Situ judi. Lepas tu kalau boleh dah daripada benda-benda judi seperti itu, hukumnya haram belanja untuk manfaat diri. Hendaklah disedekahkan pada tabung-tabung maslahat orang ramai. Untuk buat jambatan, buat titi, buat jalan, buat kerek telaga. Ataupun tabung-tabung perjuangan umat Islam. Bolehkah buat solat qada selepas solat asar? Boleh, tak ada masalah. Apa bacaan terbaik untuk baca semasa sembahyang hajat? Bacaan terbaik, bacaan kat mana pula ni? Surah tidak ada sebarang surah yang disebut dalam hadis kena baca surah mana-mana. Cuma Nabi kata kalau kita ada satu-satu hajat, bangkit ambil wuduk dan solatlah 2 rakaat. Sebab tu bermacam-macam bacaan ada dinakarkan daripada tok-tok guru ulama-ulama dahulu kala, tapi bukan hadis. Hak mana-mana kita boleh buat belaka. Kita nak baca kuliah boleh rakaat pertama, kul huwallahu ahad, rakaat kedua. Itulah bacaan yang paling ramai ulama-ulama riwayat. Walaupun bukan hadis, nampak, tapi kita boleh baca. Kita nak baca surah lain boleh, tak ada masalah. Nak baca surah Yasin, tak ada masalah. Nak baca ayat kursi, tak ada masalah. Mana-mana daripada ayat Quran kita baca dengan ikhlas, itulah bacaan terbaik untuk diri kita. Kalau tak ada kita tak faham. Bahkan kalau ada tetap pun kita baca surah lain boleh juga. Contoh solat hari raya, Nabi baca surah Qaf. Kalau Nabi baca surah Sabbihis, datang hadis, kita pergi baca surah Wadduha, tak ada masalah juga. Cuma yang afdal hak maksud datang daripada riwayat Nabi amal.